Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Oke, hari ini selamat kembali semua ke kelas Asas Sankopeka Tingkatan 2. Oke, hari ini cikgu akan sambung balik pembelajaran untuk minggu lepas. Oke, hari ini cikgu akan sentuh untuk subtopik bagi 2.1.1 struktur kawalan ulangan. Oke, untuk standar pembelajaran kita pada hari ini adalah 2.1.1 menulis pseudocode dan melukis carta alif menggunakan struktur kawalan ulangan for will do dalam penyelesaian masalah. Oke, sebelum cikgu pergi ke kelas pembelajaran kita hari ini, cikgu akan terangkan dulu objektif pembelajaran yang akan untuk kelas kita pada hari ini, iaitu murid boleh menulis pseudocode dan melukis carta alif menggunakan struktur kawalan ulangan for will do dalam penyelesaian masalah. Oke, sebelum tu, untuk hari ini cikgu hanya akan sentuh untuk penerangan mengenai apa itu struktur kawalan ulangan. Selepas itu cikgu akan sentuh juga untuk struktur kawalan ulangan form. Untuk will do cikgu akan sentuh pada kelas minggu yang akan datang. Okey, cikgu harap kamu dapat memberi fokus kepada kelas pada hari ini supaya kamu tidak supaya kamu dapat mengikuti kelas yang akan datang. Sekiranya kamu kurang faham untuk kelas pada hari ini, kamu boleh DM cikgu melalui aplikasi WhatsApp yang telah disediakan. Sebarang pertanyaan kamu boleh pergi DM cikgu lah sekiranya kelas pada hari ini kamu kurang faham. Okey, sekarang cikgu akan pergi kepada struktur kawalan ulangan. Okey, struktur kawalan ulangan terdiri daripada satu set langkah atau arahan yang sentiasa berulang sehingga suatu syarat dipenuhi. Okey, set langkah yang berulang disebut sebagai gelong ataupun loop, di mana sekiranya kamu membuat satu carta alif, selagi syarat kamu tidak belum memenuhi syarat yang dikehendaki, sekiranya contoh dia contoh dalam soalan tu, kamu hendaklah mengira jumlah 1 hingga 10. Sekiranya pengiraan kamu masih belum sampai untuk betul syarat, maka untuk pengiraan ataupun kamu kena buat ulang sehingga syarat tersebut dipenuhi. Okey, dan seterusnya setiap ulangan gelong disebut gelaran, iaitu iteration. Okey, struktur kawalan ulangan digunakan apabila satu blok kenyataan perlu dilaksanakan berulang-ulang yang seperti cikgu terangkan tadi, iaitu loop, iaitu disebut sebagai gelong, loop. Okey, beberapa kali atau sehingga satu syarat dipenuhi. Okey, pelaksanaan yang berulang ini membentuk gelong seperti yang cikgu terangkan tadi lah. Okey, itu loop. Okey, sekarang cikgu akan sentuh cara penulisan struktur kawalan ulangan. Okey, yang pertama, seperti yang kamu tahu, cara menulis struktur kawalan ulangan ini dibagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah for, yang kedua adalah will do. Okay. Yang pertama adalah for untuk, dan seterusnya adalah buat selagi, iaitu will do. Okey, untuk kelas hari ini cikgu akan sentuh untuk satu saja, iaitu untuk for. Okey, sekarang kita tengok contoh penerangan mengenai struktur kawalan ulangan. Okey, di sini kamu dapat tengok satu gambar rajah, itu tarian Sumazau. Okey, di sini cikgu akan menerangkan kepada kamu cara penulisan pseudocode dengan cara menulis carta alif mengenai tarian Sumazau. Okey, pertama sekali kamu tengok dulu itu algoritma bagi struktur
algoritma bagi tarian Sumazau. Okey, langkah yang pertama yang perlu kita kalau kamu perhati, sekiranya kamu tengok tarian Sumazau, pertama sekali sebelum mereka menari, hendaklah mereka memainkan muzik dulu. Okay, untuk memudahkan kamu faham, kamu tengoklah yang gambar ni. Okay, untuk langkah-langkah demi langkah-langkah untuk tarian Sumazau dimainkan. Okay, yang pertama adalah mulakan muzik. Okay, yang kedua adalah berdiri dalam satu barisan. Yang ketiga adalah enjut-enjut kaki kanan tanpa henti. Yang keempat adalah enjut-enjut kaki kiri tanpa henti. Selepas itu ayun kedua-dua belah tangan ke hadapan dan ke belakang. Ulang langkah 2 dan 5 sebanyak 5 kali. Okey, di sini cikgu nak terangkan kepada kamu. Ini adalah contoh untuk contoh penulisan struktur kawalan ulangan seperti untuk tarian Sumazau, di mana untuk tarian Sumazau ni dia akan mengulang langkah 2, iaitu berdiri di barisan hadapan dan sehingga sebanyak 5 kali. Maksud dia selepas sahaja selesai 2 hingga 2, 3, 4 betul, dia akan ulang balik daripada nombor 2 balik sebanyak 5 kali sebelum mereka ke langkah seterusnya, iaitu enjut-enjut sambil menari dengan pasangan. Angkat kedua belah tangan ke paras bahu, ayun kedua-dua pergelangan tangan seperti sayap burung sedang terbang. Selepas tu akan ada balik untuk struktur kawalan, syarat untuk struktur kawalan ulangan, iaitu di mana untuk langkah yang ke-10 dia menyatakan ulang langkah 7 hingga 9 sebanyak 10 kali, di mana langkah 7 hingga 9 diulang sebanyak 10 kali. Okey, seterusnya setelah selesai untuk langkah yang ke-10, kamu akan setelah kamu selesai untuk langkah ke-10, barulah kamu pergi ke langkah yang seterusnya, iaitu langkah yang ke-11, iaitu enjut-enjut kedudukan asal, di mana di sini kamu akan ulang balik langkah 7 hingga 11 sehingga muzik tamat. Okey, di sini kamu dapat tengok contoh cara penulisan struktur kawalan ulangan, di mana terdapat beberapa part bahagian-bahagian yang akan diulang semula untuk memastikan tarian tersebut menarik. Itulah. Okey, sekarang kita akan tengok prosedur kod bagi tarian Sumazau. Okey, yang seperti yang kita terangkan tadi untuk bayangan untuk algoritma dia, sekarang kita akan sentuh pula bagi prosedur kod bagi tarian Sumazau. Okey, yang pertama adalah penulisan prosedur kod adalah untuk kamu, seperti yang kamu tahu kan, untuk penulisan prosedur kod. Nah, untuk kepala batas dia adalah untuk mula, yang terakhir sekali adalah untuk tamat, di mana untuk memastikan prosedur kod tersebut ataupun suatu algoritma itu habis ataupun berhenti situ saja. Okey, sekarang kita tengok untuk prosedur kod untuk tarian Sumazau. Okey, pertama sekali kita akan pergi untuk menulis prosedur kod ni, kita akan letak pula sekejap Okey, pertama sekali adalah mula. Okey, selepas tu pergi ke langkah kedua, iaitu memulakan muzik. Okey, berdiri. Untuk langkah yang ketiga adalah berdiri dalam satu barisan. Selepas tu enjut-enjut kaki kanan tanpa henti. Untuk langkah yang keempat, untuk langkah yang kelima adalah enjut-enjut kaki kiri tanpa henti. Selepas tu ayun kedua belah tangan kedua-dua belah tangan ke hadapan dan ke belakang. Selepas tu ulang balik langkah 3 hingga 6 sebanyak 5 kali, di mana untuk yang ketujuh ni, dia untuk syarat dia akan ulang balik untuk langkah yang ketiga hingga ke-6 sebanyak 5 kali 5 kali. Yang ni adalah 5 kali.
5 kali. Contoh. Selepas tu untuk penulisan dia, selepas ulang sebanyak 5 kali jika ia teruskan langkah 8 hingga 10. Sekiranya kamu telah melaksanakan 5 kali ulangan untuk yang langkah 3 hingga 6. Kalau jika tidak kamu hendaklah ulang balik langkah 3 hingga 6 tersebut. Okey. Okey, di sini kita cakap jika ya, kamu hendaklah teruskan langkah 8 hingga 10. Okey, sekiranya kamu dah melaksanakan 3 hingga langkah langkah 3 hingga 6 telah dilaksanakan 9 kali, kamu akan boleh pergi ke langkah seterusnya, iaitu langkah ke-8. Sekiranya kamu belum lagi melaksanakan ulangan sebanyak 5 kali, kamu hendaklah melakukan langkah tersebut sehingga syarat yang dikehendaki dilaksanakan. Okey, selepas kamu melakukan 5 langkah tersebut, barulah kamu pergi ke langkah yang ke-8, iaitu enjut sambil menari dengan pasangan. Yang ke-9 adalah angkat kedua-dua belah tangan ke paras bahu. Ayun kedua-dua pergelangan tangan seperti sayap burung sedang terbang. Okey, seterusnya ada langkah untuk 11, iaitu ulang langkah 8 hingga sebanyak 10 kali. Okey, sini kita tengok cakap ulang langkah 8 hingga 10 sebanyak 10 kali. Okey. Jika ya, lanjut ke urutan asal. Jika tidak, ulang langkah 8 hingga 10. Okey, di sini dia cakap sekiranya kamu sudah melaksanakan langkah 8 hingga 10 dah sebanyak 10 kali, kamu akan pergi ke enjut untuk kedudukan asal. Okey, sekiranya tidak, ulang balik langkah 8 hingga 10. Okey, musik tamat. Okey, jika ya, teruskan langkah ke-13. Jika tidak, ulang balik langkah 8 hingga 12. Di sini dia cakap macam ni jika musik tu belum berhenti, kamu hendaklah melaksanakan langkah 8 hingga 11 sebanyak sehingga musik itu tamat. Okey, jika belum juga, di sini ada tengok jika musik itu tamat, jika ya, kamu akan pergi ke langkah ke-13 itu tamat. Jika belum lagi, kamu akan pergi ke 8 hingga 12. Ulang langkah 8 hingga 12. Lepas tu barulah tarian itu selesai. Okey, sekarang kita tengok catat alia bagi tarian semasa. Okey, sekarang kita akan tengok catat alia bagi tarian semasa. Okey, ni untuk catat alia ni, seperti yang sebelum ni kita buat, dia hendaklah berdasarkan prosedur sedekah sedekah yang telah kamu buat. Okey, sekarang kita tengok kalau untuk yang kata Ali ni juga bagi mudahkan kita lagi faham lah. Jika macam untuk kata sedekah tu macam bayangan untuk kita buat catat Ali ni. Okey, tadi setelah kita selesai untuk buat catat Ali tu, sekarang kita pergi tengok selesai untuk sedekah tadi tu, sekarang kita akan tengok untuk cara penulisan catat Ali dia. Okey, sekarang kita tengok untuk catat Ali dia. Okey, seperti yang dalam sedekah tadi, dia punya adalah tamat dan
mula dan tamat. Okey, tadi dalam bersedekat, first kalian langkah dia akan mulakan muzik. Okey, lepas tu berdiri dalam satu barisan untuk langkah dia. Enjut kaki kanan tanpa henti. Lepas tu enjut lagi kaki kiri tanpa henti. Lepas tu ayun kedua-dua belah tangan kanan ke hadapan dan ke belakang. Okey, di sini untuk syarat dia, sekiranya kamu telah melaksanakan langkah ni 1, 2, 3 dan 4 ni sebanyak 5 kali, kamu akan pergi ke langkah seterusnya. Okey, jika tidak, kamu akan ulang balik langkah yang pertama untuk tarian tersebut sehingga kamu melaksanakan syarat yang telah ditentukan, iaitu ulang sebanyak 5 kali. Setelah kamu ulang 5 kali, barulah kamu pergi ke langkah seterusnya, iaitu enjut sambil menari. Angkat kedua-dua belah tangan kedua tangan ke pas bahu. Ayun kedua pergelangan tangan seperti sayap burung sedang terbang. Okey, seperti yang untuk syarat yang pertama tadi tu. Okey, kita tengok dia punya syarat pula. Dia nak kita ulang langkah-langkah ni sebanyak 10 kali. Okey, sini. Okey, jika kamu telah tidak melaksanakan tidak melakukan ulangan sebanyak 10 kali untuk langkah ni, kamu akan ulang balik untuk langkah yang pertama je nak, itu duduk sambil tangan sampai ayun kedua tangan seperti burung terbang. Sekiranya dah melaksanakan ulangan sebanyak 10 kali, barulah kamu pergi ke langkah seterusnya, iaitu enjut kedudukan asal. Okey, selepas tu pergi balik ke bawah, pergi ke syarat yang terakhir, iaitu muzik tamat. Okey, jika muzik belum tamat, kamu akan ulang balik langkah-langkah yang tadi, iaitu enjut sambil menari dengan pasangan. Angkat kedua-dua belah tangan tadi, lepas tu ayun sehinggalah muzik dia tamat. Okey, sampai di situ je lah untuk catat alihnya untuk tarian Sumatau. Dia akan menari tu, dia ikut step by step. Jika langkah untuk tarian tu tidak dilaksanakan, maka kamu akan ulang balik lah untuk setiap step dia tu sebanyak ikut syarat yang telah ditentukan sehingga muzik tarian tersebut berhenti. Okey, sekarang cikgu pergi contoh kedua pula, iaitu tindakan yang berulang dalam sistem lampu syarat di persimpangan jalan raya. Okey, sekarang kita pergi untuk contoh yang kedua. Okey, ni semua tahu kan yang ni apa? Ini adalah lampu isyarat. Setiap kali kamu tengok di jalan raya lah, kita nak tengok macam mana fungsi dia, pertukaran warna dia. Sekejap warna hijau, sekejap warna kuning, sekejap warna merah, lepas tu hijau balik. Okay. Sekarang kita akan tengok untuk pemeriksaan prosedur dia untuk yang tadi ya. Okay, kan ni kebetulan sekarang dia yang pertama dia akan paparkan warna hijau. Ini nombor 1. Okey, yang ni nombor 2. Okey, yang ni pula ada nombor 3. Dia merupakan warna merah. Okey, yang ni adalah nombor 4. Okey. Macam tu. Okey, sekarang kita akan tengok cara penulisan prosedur dia. Okey.
untuk syarat penulisan free local dia tadi, kita tengok gambar yang telah disediakan tadi tu. Mula-mula dia letak warna hijau, selepas warna hijau tu dia letak warna kuning. Okey, lepas warna kuning tu dia akan letak, dia tukar pula balik warna merah. Selepas warna merah tu dia akan tukar balik warna hijau. Okey, sekarang kita akan tengok bagaimana penulisan prosedur kod untuk lampu isyarat tersebut. Okey, yang pertama adalah mula dia paparkan warna hijau. Selepas tu selepas paparan melebihi 60 saat, jika ya, dia akan paparkan warna kuning. Jika tidak, dia akan ulang balik langkah yang kedua, iaitu masih memaparkan warna hijau. Di sini dia syarat dia mesti 60 saat. Sekiranya dalam warna hijau tu dia masa dia tu disetkan adalah untuk 60 saat sahaja, kira 1 minit Okey, sekiranya dalam masa tersebut syarat dia masih dalam masa 60 minit, masih dalam 60 minit, tidak melebihi seminit, dia masih akan memaparkan warna hijau. Okey, selepas dia telah habis masa tersebut dalam 1 minit tu, dia akan tukar pula. Jika ya, dia akan paparkan warna kuning. So, langkah yang keempat dia akan paparkan warna kuning. Okey, untuk paparan warna kuning ni dia letak 10 saat macam tu. Okey, untuk paparan untuk setiap warna kuning dia akan bagi 10 saat. Jika masa tersebut telah cukup 10 saat, dia akan tukar kepada warna color merah. Jika ya, dia akan tukar warna color merah. Okey, jika tidak, dia akan ulang balik langkah yang keempat. Masa dia di sini dia akan tunggu kita akan tunggu masa dia ngam tepat pada 10 saat, dia akan tukar kepada paparan merah. Okey, sekarang kita pergi ke langkah yang ke-6, iaitu papar warna merah. Okey, untuk warna merah ni dia bagi masa 40 saat. Macam tu. Kira dia lebih daripada 14 saat, dia akan tukar balik lampu, dia akan periksa balik, dia akan ulang balik langkah. Okey, dia biasanya kalau kita tengok dekat jalan raya kan, kalau dia color merah tu, dia akan tukar balik ke color warna hijau, macam tu lah. Okey, untuk langkah yang ke-7 ni, jika ia periksa lampu, lepas tu jika tidak, ulang langkah yang ke-6. Okay, kira dia ikut juga lah seperti step by step yang daripada nombor 2 dengan nombor 4 ni. Okay, sekarang kita dekat sini, nombor 6. Okay, dia cakap paparan melebihi 40 saat. Okay, 40 saat dia akan periksa lampu. Lepas tu jika tidak, ulang langkah yang ke-6 sehingga syarat tersebut dilaksanakan. Okey, lepas tu periksa lampu, kerosakan lampu. Jika ya, tamat. Jika tidak, ulang balik langkah kedua. Maksud dia di sini, jika lampu syarat tu rosak, dia akan tamat lah dia punya langkah tu. Okay, dia akan tamat. Jika lampu isyarat tu tidak rosak, dia akan ulang balik dari langkah yang kedua. Masa dia macam ni, dia akan hijau, kuning, merah, lepas tu hijau, kuning, merah, macam tu. Dia akan ulang. Itulah masa dia struktur kawalan bilangan. Okay, sekarang kita tengok cara melukis struktur carta ahli dia tadi. Okay, info yang pertama dia tadi tu adalah paparan hijau tu. Ini dah info yang pertama tu, syarat dia. Syarat. Okay, sekarang kita tengok mula. Kita tengok yang tadi yang pertama adalah paparan hijau. Jika melebihi 60 saat, dia akan pergi ke paparan kuning. Jika tidak, dia akan ulang balik. Dia akan stay paparkan kali hijau. Setelah dia melebihi 60 saat, barulah dia tukar kepada
paparan kuning. Okey, sekianlah. Okey, lepas tu paparan kuning, jika tidak melebihi 10 saat, dia akan ulanglah balik. Dia sama je langkah dia ulang balik. Okey, lepas tu setelah dia melebihi 10 saat, dia akan bertukar kepada color warna merah. Okey, selepas merah, tunggu balik. Jika belum tak melebihi 40 saat, dia mesti ulang color merah. Selepas melebihi 40 saat, barulah pergi ke syarat yang terakhir, iaitu semak keadaan lampu isyarat. Jika ada kerosakan lampu, dia terus tambah, maka lampu isyarat itu tidak dapat digunakan lagi ya. Jika tidak, maka ulang balik dari langkah yang pertama. Okey, ini adalah merupakan contoh untuk prosedur kod dengan contoh penulisan carta alih untuk struktur kawalan ulangan. Okey, setelah tengok contoh untuk dua contoh untuk struktur kawalan ulangan tadi. Okey, dalam kedua contoh tarian Sumaza dengan sistem lampu isyarat tadi, terdapat langkah-langkah yang perlu diulang. Okey, dalam pengaturcaraan terdapat juga segmen-segmen kod yang berulang. Okey, seterusnya sinteks kod atau cara yang membolehkan set langkah berulang adalah penting supaya segmen kod yang serupa tidak perlu ditulis berulang kali. Okey, ini memberi faedah kepada pengatur cara kerana jika terdapat penambahbaikan pada kod yang diulang, maka hanya perlu dilakukan pada satu segmen kod sahaja. Okey, dua struktur kawalan ulangan yang sering digunakan ialah ulangan for dengan ulangan will. Okey, untuk subtopik topik untuk struktur kawalan ulangan ni, kita akan sentuh kedua-dua untuk ulangan for dengan ulangan will. Okey, untuk kelas pada minggu ini, cikgu tidak akan sentuh dulu kepada ulangan for dengan ulangan will, di mana untuk kelas ini cikgu nak beri penerangan dulu, pengenalan dan penerangan kepada kamu untuk yang berkaitan dengan struktur kawalan ulangan. Okey, setelah kamu faham apa itu struktur kawalan ulangan, baru cikgu akan sentuh dan untuk struktur kawalan ulangan untuk for dengan ulangan. Okey, untuk kelas yang minggu yang akan datang, cikgu akan sentuh untuk satu topik untuk kawalan ulangan untuk for. Okey, sebelum cikgu mengakhiri kelas pada hari ini, sebarang pertanyaan yang kamu kurang faham, kamu boleh DM cikgu di WhatsApp, tanya lah apa je soalan, insyaAllah cikgu akan jawab apa yang hendak kamu tanyakan. So hari ini sampai di sini saja cikgu, sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.